Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Belia perlu menjadi warga negara yang dapat mewujudkan rangkaian bagi pembangunan negara. Kewangan Islam berperanan penting mengenal pasti punca kemampanan. Lapan orang ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran dan rumah roboh menerima sumbangan dalam majlis penyerahan bantuan kewangan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Penyampaian bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 6 daripada penerima bantuan merupakan mangsa yang terlibat dalam kejadian kebakaran, seorang penerima yang terlibat dalam kejadian rumah roboh dan seorang lagi mangsa banjir. Sumbangan ini menunjukkan keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang mengalami musibah di negara ini. Majlis penyerahan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Beberapa permasalahan dan persoalan yang sering berlaku semasa pengurusan ibadat korban dalam kalangan masyarakat antara yang dibincangkan semasa rakaman Forum Irsyad Hukum Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Forum yang bertemakan kesempurnaan ibadat korban akan disiarkan menjelang Hari Raya Aidiladha. Rakaman berlangsung di bangunan Darul Ifta Jabatan Mufti Kerajaan. Hadir semasa rakaman tersebut Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Beberapa ahli panel diundang semasa forum ini. Antara yang turut dibincangkan, pengendalian ibadat korban serta pengagihan daging korban. Rakaman forum tersebut boleh disaksikan melalui radio televisyen Brunei. Pesta pengguna kembali lagi buat kali ke-27. Dianjurkan oleh Di Sanlit Sendirian Berhad, pelbagai aktiviti menarik ditawarkan kepada orang ramai. Majlis perasmian Pesta Pengguna diadakan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis disempurnakan oleh Yang Berhormat Penerangkaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Abang Haji Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sejak diperkenalkan pada tahun 2008, Pesta Pengguna bermaklumat menyediakan platform bagi pengusaha kecil dan sederhana mempromosi rangkaian produk dan perkhidmatan yang dijual dan ditawarkan kepada para pengguna. Pesta Pengguna bertema Bold and Curious dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini dari 10 pagi hingga 10 malam dan hari Jumaat ditutup pukul 12.30 hari hingga 2 petang. Konvensyen Pemimpin Muda Brunei BYLC 2023, Anjuran Perspektif Insan Akademi, Sempena Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYCE 2023 berakhir petang tadi dengan majlis penutupan yang diadakan di Universiti Teknologi Brunei. Hadir Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wasal Filah, Pemangku Setiausaha Tetap Kebeliaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Konvensyen menekankan keterlibatan para belia sebagai pemangkin transformasi dalam proses transformasi negara adalah penting bagi merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Pagi tadi diadakan sesi forum yang membincangkan isu-isu berkaitan matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035, iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan,
keusahawanan dan perbankan. Konvensyen selama 3 hari disertai oleh lebih 100 belia. Mostly experience lah. So experience and exposure terhadap especially tiara wawasan Brunei 2035. Apa peranan Tani sebagai belia dan apa yang boleh Tani buat sebagai leaders yang pemimpin masa depan itu. I was able untuk belajar banyak perkara, especially kepentingan menjadi warga negara yang valuable and dapat importance untuk self-development as well as importance untuk networking sama orang lah. Kewangan Islam memainkan peranan penting dalam menyelaraskan aktiviti industri dan pelaburan dengan matlamat pembangunan mampan. Ia termasuk mengenal pasti punca serta penyelesaian berkesan kepada isu kemampanan utama termasuk inflasi dan keselamatan makanan. Kenyataan itu dikongsikan semasa Majlis Penutupan Sidang Kemuncak Kewangan Islam Brunei BIF pagi tadi. Dianjurkan oleh Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei BILIF dengan kerjasama Bank Pembangunan Islam dan Kumpulan Bank Dunia. Dengan sokongan Bank Negara Brunei Darussalam sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Dayang Haja Sufinah binti Haji Sahad, Ketua Pegawai Eksekutif BILIF dalam ucapan penutupannya berkata, BILIF akan terus berusaha untuk menghasilkan lebih banyak program dan acara bagi menyumbang kepada usaha membentuk pemimpin masa depan khususnya dalam bidang keuangan Islam. Terdahulu, pembentangan kertas penyelidikannya bertajuk Kesan Peraturan Industri Kewangan terhadap Ekonomi Negara Brunei Darussalam disampaikan oleh Awang Muhammad Ashri bin Sharbini, Ketua Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Kewangan BILIF. Kertas penyelidikan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BILIF dan Universiti Brunei Darussalam UBD sebagai rujukan kepada semua pihak berkepentingan yang terlibat. Sidang kemuncak selama 3 hari ini memainkan peranan penting dalam menerapkan pelbagai ilmu dan wawasan kepada para peserta. The topic is actually bringing it all together. How can we actually synergize all these capabilities together to actually help the community? Of course, one of the things that was talking about is the social finance as well as sustainable. Very insightful for me, especially learning, understanding from different speakers how technology, the digital space has helped as an advantage for the public to be involved in terms of funding, helping, assisting those underprivileged and those who are in need of funds. I think the most insightful for me is finding out what other countries have been doing, what other parties have been doing, coming up with new startups, including P2P or some digital banks. Seorang lelaki tempatan dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan 6 bulan oleh Mahkamah Perantaraan selepas didapati bersalah bagi 9 kesalahan menipu di bawah bab 420 Kanun Hukuman Jenayah dan 1 kesalahan pemalsuan dokumen di bawah bab 468 Kanun yang sama. Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah mendapati Zaini bin Haji Mirasan berumur 61 tahun ketika melakukan kesalahan digantung kerja berikutan prosiding tata tertib terhadapnya semasa bertugas sebagai guru agama di Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Tertuduh didapati beberapa kali menipu seorang lelaki warga negara India iaitu Murkanad Damodaran Menon yang bertugas dan menetap di negara ini sejak 1998. Tertuduh menipu pengadu untuk mempercayai bahawa dia boleh membantu pengadu dalam memohon mendapatkan status penduduk tetap. Dan dengan cara penipuan sedemikian, pengadu didorong secara tidak jujur untuk memberikan defendant sejumlah wang berjumlah sebanyak RM28,850 untuk memudahkan proses mendapatkan status penduduk tetap di negara ini. Semasa melakukan kesalahan tersebut, defendant memberitahu pengadu bahawa dia boleh membantu permohonan penduduk tetapnya
melalui proses khas tanpa melalui Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Dalam berbuat demikian, defendant juga telah memalsukan dokumen rasmi tertentu yang mengandungi tanda tangan pegawai kanan kerajaan untuk meyakinkan perbuatan penipuannya. Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia diraih bagi memberikan peluang kepada penderma darah baharu tampil secara kerap. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam BDAC meneruskan jerayawaranya mengenai kesedaran penyelesaian pertikaian alternatif ADR di daerah Tutong. Taklimat diadakan di Pejabat Daerah Tutong. Taklimat bertujuan untuk terus mendidik dan mempromosikan manfaat ADR yang menekankan kepada khidmat perantaraan dan timbang tara serta peranan BDAC sebagai pusat untuk memenuhi keperluan pengguna domestik dan antarabangsa selain mempromosikan penyelesaian yang adil dan cekap bagi individu dan perniagaan. Hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha hari ini mengadakan kempen derma darah secara besar-besaran iaitu Mega Blood Donation Campaign sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2023. Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia memberikan peluang kepada penderma darah baharu dan orang ramai yang sihat untuk tampil menderma darah secara kerap. Setiap kali saya menderma tu rasa badan tu ringanlah, nyaman. Pasalnya darah yang lama tu keluar, jadi masuk darah baru hasil dari permakanan tani, jadi menjadikan saya sihatlah. Sampai setakat ini, alhamdulillah saya dah memakan sebarang ubat-ubatan dari hospital lah. Macam membantulah untuk pesakit-pesakit. Jadi satu derma kita ni boleh menyelamatkan 3 nyawa. Selepas menerma, alhamdulillah, badan pun alhamdulillah macam ada ringan sikitlah. Yang membuatkan saya menderma darah ini adalah untuk menambahkan stok darah yang kekurangan di negara Brunei Darussalam ini, dan banyak juga manfaatnya seperti membantu menghindari ketani daripada penyakit, contohnya mengurangkan kencing manis lah. Orang ramai yang ingin menderma darah adalah disarankan untuk menempah slot pendermaan darah melalui aplikasi Blood Card bagi mengelakkan kesesakan semasa kempen dijalankan. Slot secara walk-in juga diterima namun tertakluk kepada keramaian yang sedia ada. Kempen tahunan ini akan diadakan lagi pada 19 dan 20 Jun di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB melalui Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah menganjurkan program Lika Ilmi Al-Usrah At-Tibun Nabawi. Program sebanyak 15 sesi tersebut bermula semalam di Surau Utama Kupu SB. Sesi kuliah pertama disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, dengan tema perubatan Rasulullah SAW untuk keluarga sakinah. Program bertujuan agar para peserta dapat mengamalkan elemen keislaman dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Kuliah malam akan diadakan setiap Selasa dan Rabu hingga 26 Julai depan. Bayaran yuran RM10 dikenakan bagi mereka yang berhasrat untuk menyertai program berkenaan. Selepas kejadian kebakaran di Kampung Tamoy lebih seminggu lalu, penduduk Kampung Air dikejutkan lagi dengan kejadian kebakaran di Kampung Bendahara Lama pagi tadi. Bagaimanapun, punca kebakaran masih dalam siasatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.17 pagi. Rumah dimiliki oleh Awang Ilham bin Bungsu.
Operasi memadam kebakaran melibatkan 18 anggota bomba dari Balai Bomba Pelancaran dan Balai Bomba Sungai Kebun. Tiada kecederaan dilaporkan. Kebakaran dapat dikawal dari merebak dalam masa 10 minit. Bakal jemaah haji perempuan yang mengikuti pakej Darussalam Services menghadiri kursus ulang kaji bimbingan haji bertempat di hotel penginapan di Madinah. Kursus dikendalikan oleh Dayang Hajar Rozita binti Haji Yahya dan Dayang Hajar Norsinah binti Husin, guru utama pakej Darussalam Services. Antara yang diberikan penekanan ialah pantang larang selepas berniat ihram, wukuf di Arafah dan suasana ketika berada di Mina. Sementara itu, dalam acara berasingan, sebahagian bakal jemaah haji pakej yang sama mengadakan ziarah ke kota Madinah. Antara lokasi tumpuan ialah Masjid Quba, Ladang Kurma dan Bukit Uhud. Rombongan pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam Perubatan mengadakan perjumpaan di Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Rombongan diketuai oleh Dr. Haji Muhammad Firdaus bin Haji Mat Daud. Perjumpaan ini adalah sebagai susulan permohonan awal bagi kebenaran membuka klinik di Hotel Penginapan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dan pemberian pas kebenaran masuk bagi pegawai-pegawai perubatan negara di hospital-hospital setempat. Kebenaran untuk beroperasi di Mekah telah diberikan sehingga jemaah haji negara Brunei Darussalam kembali ke tanah air. Seorang lelaki tempatan berusia 64 tahun didakwa di Mahkamah Magistrate Tutong hari ini atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006 bagi memiliki minuman keras. Tangkapan dibuat oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di sebuah rumah Kampung Sengkarai, daerah Tutong, melibatkan 147 tin dan 36 botol minuman keras pelbagai jenis. Teo Hock Heng mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM5,000 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar denda. Semua barang yang terlibat dirampas.